Barakah membawakan pengembaraan berkisahkan sejarah para Nabi dan Rasul dalam rancangan Jejak Rasul. Selamat menonton. Berpindah dari Kuala Selangor pada tahun 1859, Jugra menjadi lokasi pilihan Sultan Selangor keempat, Sultan Abdul Samad bersemayam. Kedudukan yang berhampiran dengan Sungai Langat dan juga muaranya dilihat sesuai sebagai bandar diraja. Cucunda baginda Sultan Selangor kelima, Sultan Alauddin Sulaiman Shah bersemayam di Istana Bandar, Kampung Bandar, Banting. Pembinaan istananya ini bermula pada tahun 1899 dan mula didiami keluarga diraja 6 tahun kemudian. Sebagai seorang sultan yang amat berpengaruh, Istana Bandar ini sering menerima kunjungan orang-orang kenamaan dalam dan luar negeri. Seni bina Istana Bandar, adunan seni bina India dan Timur Tengah. Penggunaan bumbung limas memperlihatkan pengaruh seni bina Aceh. Elemen hiasan paling menonjol ialah jata negeri Selangor yang direka oleh Sultan Alauddin Sulaiman Shah sendiri. Puan, sisi istana kaya dengan pelambangan ya, termasuk jata yang tertera di atas tu. Apakah maksud dan simbolik di sebaliknya? Jata negeri Selangor ini adalah merupakan satu-satunya jata yang masih kekal sehingga kini kerana Istana Bandar ini merupakan salah satu istana Kesultanan Selangor yang tertua yang masih tersegam sehingga ke hari inilah. Baginda Melakar, Cogan Kartanegeri, Selangor dipelihara Allah dalam bentuk kaligrafi, dihiasi bulan sabit dan bintang berbucu 5. 3 alat kebesaran negeri iaitu lembing sembuana di tengah jata membentuk puncak. Diapit oleh keris panjang beruk berayun di sebelah kiri dan keris terapang gabus di sebelah kanan. Imej di bawah kalimah Selangor dipelihara Allah ialah bengkung pengikat pinggang para pahlawan serta tali batung iaitu serempang tempat menyisipkan peluru. Ia jelas melambangkan Selangor sebagai negeri Islam berdaulat. Sultan Alauddin Sulaiman Shah amat prihatin dalam aspek pendidikan rakyat. Semasa masih menyandang jawatan Raja Muda Selangor, baginda telah menanggung perbelanjaan beberapa buah sekolah Melayu. Pada tahun 1892, sekolah Melayu pertama untuk pelajar lelaki telah dibuka di Kampung Bandar. 3 tahun kemudiannya, sebuah sekolah Melayu untuk pelajar perempuan pula dibuka, diikuti dengan sebuah lagi di Kuala Selangor. Sultan Alauddin Sulaiman bukan sekadar menubuhkan sekolah agama, tapi juga beliau cuba dan memasukkan kurikulum agama ke dalam sekolah vernakular Melayu yang ditubuhkan oleh pihak British. Dan di samping itu juga beliau menubuhkan sekolah Al-Quran supaya anak-anak Melayu yang memasuki sekolah vernakular Melayu ini tidak ketinggalan dari segi ilmu agama. Baginda turut membuat pertemuan dengan masyarakat setempat bagi mendorong mereka menghantar anak masing-masing ke sekolah. Selain masjid, istana ni penting ya, sebab di sini saya difahamkan ada kewujudan madrasah. Ya. Madrasah ni khas untuk wanita. Ada untuk wanita, ada juga untuk pelajar lelaki. Okey, baik. Kedudukan madrasah untuk wanita ni di bumbung merah itulah. Di bahagian belakang tu. Di luar istana. Di luar istana. Lelaki di tapak mataf ini.
Mad Integrasi Tahfiz Sains dan Teknologi Istana Bandar MITIB ini mula beroperasi pada tahun 2008. Ia adalah kesinambungan kepada dua buah institusi pengajian tahfiz, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS yang pernah berpusat di Istana Bandar. MITIB menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa utama. Sistem pendidikan integrasi dan holistik yang dipenalkan oleh JAIS diterapkan oleh para guru MITIB dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. Istilahnya, bila pelajaran kimia ataupun pelajaran sains, pelajaran ICT, pelajaran Al-Quran dan pelajaran-pelajaran yang lain yang berasaskan kepada KSSM, Dini dan Al-Quran, semuanya adalah berkaitan dan digabungkan dengan IHES, mesti ada kaitannya, jangan ditinggalkan. Sebab itulah anak-anak yang dididik di MITS Istana Bandar, alhamdulillah, dia menguasai Al-Quran dan dia menguasai dunianya. MITIB berdiri di tapak sekolah yang pernah ditubuhkan oleh Sultan Alauddin Sulaiman Shah 130 tahun dahulu. Ia menjadi legasi seorang sultan yang soleh. Sayap kanannya terbuka kepada orang awam. Di bahagian inilah letaknya dapur Istana Bandar. Di sini, para pelajar sekolah di Kampung Bandar mendapat makanan percuma. Para pelajar Sekolah Melayu Perempuan Kampung Bandar yang selesai menjamu selera apabila melintasi gerbang ini pastikan terpandang kalimah ingat-ingat jalan kejelaan. Ia adalah peringatan daripada Baginda Sultan. Sultan Alauddin Sulaiman Shah ada menyusun kitab syair pemimpin perempuan yang mengandungi nasihat dan tujuh ajar sebagai hadiah baginda kepada pelajar perempuan Madrasah Sulaimani. Dalam syair baginda terkandung nasihat agar menjauhi perkara yang membawa kecelaan. Menerima asas agama yang kukuh dari ayahanda dan nenda baginda disempurnakan melalui didikan dan asuhan alim ulama, Sultan Selangor kelima itu berkemampuan untuk menghasilkan kitab-kitab agama. Kitab Pohon Ugama bahagian Rukun Iman ini disempurnakan penulisannya pada tahun 1919. Kitab melatih kanak-kanak laki-laki dan perempuan berkaitan dengan akidah. Penulisannya disempurnakan oleh baginda pada tahun 1930 di Istana Mahkota Puri. Antara maklumat yang diperolehi ialah beliau dikatakan telah mengarang kira-kira 20 buah kitab. Namun begitu, apabila beliau pemangkat, kitab-kitab itu telah berselerak disimpan oleh keturunan beliau. Sebab itu banyak antara kitab-kitab itu sudah tidak ditemui lagi hingga sekarang. Kitab-kitab yang disusun oleh baginda untuk digunakan sebagai buku teks itu telah disemak terlebih dahulu oleh Syekhul Islam Tengku Mahmud Zuhdi. Syekhul Islam itu juga turut mengarang kitab-kitab tertentu untuk digunakan oleh para pelajar sekolah Melayu ketika itu. Tengku Mahmud Zuhdi yang merupakan seorang ulama yang berasal daripada Patani tetapi mendapat pendidikan daripada kecil lagi di Makkah, yang telah mempengaruhi ataupun yang telah memberi nasihat dan bimbingan kepada Sultan Alauddin, kerana Tengku Mahmud Zuhdi ini telah dilantik sebagai pada peringkat awalnya sebagai penasihat agama dan kemudiannya dilantik sebagai Syekhul Islam untuk membantu Sultan. Istana Bandar yang bersejarah ini telah dipelihara dengan baik oleh Jabatan Warisan Negara.
Penggunaan tiang-tiang Korintian dengan motif bunga tanjung menyelitkan makna yang tersendiri. Di Istana Bandar ni terdapat motif bunga tanjung 8 kelopak. Okey, 8 kelopak ni merujuk kepada 8 daerah yang terdapat di negeri Selangor lah. Bunga tanjung ni merupakan bunga rasmi bagi negeri Selangor. Yang saya difahamkan ketika zaman pemerintahan Sultan Alaidin, difahamkan ekonomi begitu makmur sekali. Ekonomi negeri Selangor telah berkembang pesat dan hasil kutipan cukai telah meningkat berkali ganda. Bermula daripada kutipan hasil sebanyak 3 juta, dia telah naik mendadak sebanyak 48 juta. Sehingga kan baginda menggalakkan pembukaan tanah untuk diusahakan sebagai sektor pertanian lah, seperti mana yang dibuka di Kampung Baru Kuala Lumpur. Sebagai Raja Muda, baginda mendukung misi Sultan Abdul Samad ketika itu yang ingin menggalakkan pertanian di Selangor. Kebijaksanaannya terzahir melalui penubuhan MAS, iaitu Malay Agricultural Settlement atau Pertempatan Pertanian Melayu yang dikenali sebagai Kampung Baru pada tahun 1897. Muhammad Adha Abdul Jalil juga dikenali sebagai Ku Alam, ialah pengkaji dan penulis buku biografi Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Payung Kesentosaan Negeri Selangor. Melalui usaha pengajian yang mendalam, beliau berjaya menelusuri liku kehidupan Sultan Selangor yang berjasa itu serta merakamkannya dengan baik. Semasa dimulakan sebagai Pertempatan Melayu lebih 100 tahun dahulu, Kampung Baru ialah projek rintis bagi menggalakkan aktiviti pertanian, kesenian dan pertugangan dalam komuniti Melayu. Raja Muda Sulaiman yang telah menjadikan satu projek perintis. Sebab tu kemudian sekolah pertukangan kembang jadi UTM. Sekolah pertanian berkembang jadi UPM. Kemudian banyak juga faktor-faktor lain dititik beratkan di segi sekolah agama, urus takbir. Maksudnya tanah-tanah tu tak boleh dibiarkan kosong. Apabila dibiarkan kosong, tidak dibangunkan, mereka boleh disarankan untuk keluar dan tanah mereka akan dirampas oleh pihak pentadbiran. Dengan model urus takbir yang berkesan, kemajuan Kampung Baru sentiasa dipantau, dinilai dan diambil tindakan oleh pihak pentadbir. Justru, Kampung Baru boleh dikira sebagai tanah rancangan pertama di Tanah Melayu. Di Kampung Baru pada waktu itu memang ada undang-undang, peraturan-peraturan yang mana pengerusi dia adalah Raja Muda Selangor. Timbalan dia adalah Presiden British. Kemudian kita boleh melihat bagaimana mereka-mereka yang tidak memajukan tanah tersebut diambil tindakan. Memang ada surat menyurat rayuan yang mana ada seorang orang Melayu yang telah dirampas tanah dia sebab dia tidak memajukan. Konsep dia tanah tu mesti dimajukan. Berhampiran dengan Istana Bandar, kira-kira 250 meter ialah Masjid Sultan Alaidin. Pernah menjadi Masjid Negeri Selangor, masjid ini dikatakan mendapat pengaruh seni bina Kesultanan Deli Medan di Sumatera Utara yang turut menonjolkan seni bina Mogul. Pembukaan Masjid Alauddin pada 18 Jun 1926 turut dihadiri oleh Sultan Perak, Sultan Iskandar Shah. Sultan Alauddin Sulaiman Shah telah membiayai pembinaan masjid ini. Justru seni bina dan rekaan masjid ini terhasil dari idea dan sentuhan baginda sendiri. Begitu juga pilihan ayat-ayat Al-Quran untuk kaligrafi yang menghiasi ruang solatnya. Mimbar yang terukir indah ini menggambarkan cita rasa baginda yang halus dan berseni. Ia direka cipta oleh tuanku sendirilah, Baginda Sultan Sulaiman. Dan untuk pengetahuan, beliau sendiri yang design. Tapi walaupun dia diukir oleh orang kepercayaan dia dah.
Okey, ilham daripada tuanku tapi dibuat oleh orang lain. Ya, macam begitu. Baginda sering menyampaikan khutbah serta memberi syarahan agama di Masjid Alauddin ini walaupun bersemayam di Kelang. Pembinaan masjid ini adalah menggunakan dana baginda sendiri dan baginda telah mewakafkan masjid ini kepada masyarakat yang berada di Kampung Bandar ini dan masih lagi digunakan sehingga sekarang dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan pengajian-pengajian agama yang masih ada, dan juga kita mengharapkan juga pahala-pahala saham akhirat ini mengalir terus ke baginda dengan wakaf-wakaf yang telah baginda lakukan. Sultan Alauddin Sulaiman Shah ialah seorang sultan yang alim. Baginda berkongsi ilmu pengetahuan agamanya dengan rakyat jelata melalui syarahan di masjid ini selain melalui penulisan kitab. Melalui kitab pun agama bagi rukun iman ini dapat diketahui mazhab dalam akidah baginda ialah berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Kemampuan baginda dalam ilmu tajwid dikongsikan dalam kitab ini. Ia menerangkan makhraj huruf, sifat dan hukumnya yang disampai dalam bentuk jadual atau carta. Sama ada di masjid atau istana, pelbagai tamasya diadakan di Kampung Bandar ini. Sentiasa ada kenduri dibuat oleh baginda bagi menjamu rakyat jelata yang amat dikasihinya. Hasil limpahan rezeki seorang sultan dikongsi bersama sebagai sedekah jariah. Sifat pemurahnya Sultan Alauddin Sulaiman Shah masih menjadi sebutan hingga ke hari ini dalam kalangan penduduk di Kampung Bandar. Tuan membesar di kampung ini dan ayah pun dulu seorang imam. Jadi ketika kecil apa yang diceritakan oleh ayah dan juga orang kampung tentang masjid ini dan juga mungkin sumbangan tuanku Sultan? Di masa bulan Ramadan, tuanku akan membawa juadah daripada istana ke masjid ni untuk dinikmati oleh rakyat. Ya. Selepas tadarus, dia orang berlawan kasidah sampai ke sahur. Maksudnya tuanku sangat dekat dengan masjid? Dekat dengan masjid, dekat dengan rakyat. Dekat masjid ni lah. Tuanku juga akan baca khutbah, ada masa dia. Dan satu lagi yang menarik pasal masjid ni, tuanku mengenakan denda pada siapa yang tak hadir masjid. Pernah berlaku tuanku sendiri tak hadir masjid. Dia nak tengok siapa yang orang tu ambil tindakan atau tidak pada dia. Ketokohan baginda terselah apabila pada 31 Ogos 1889, baginda yang ketika itu berusia 24 tahun secara rasminya menerima warkah kuasa sebagai Raja Muda Selangor daripada Sultan Abdul Samad. Komitmen baginda terhadap pelaksanaan syariat Islam telah ditunjukkan ketika menyandang kerusi Raja Muda Selangor lagi. Sultan Sulaiman telah diberi kuasa oleh Sultan Abdul Samad masa Sultan Sulaiman bergelar Raja Muda untuk mengurus hal watak pentadbiran Islam. Jadi kat situlah kita boleh tengok perkembangan yang dibangunkan oleh Raja Muda Sulaiman pada waktu itu. Undang-Undang Mencegah Berzina tahun 1894, Prevention of Adultery Regulation 1894 adalah undang-undang pertama yang dikanunkan di negeri Selangor. Ia diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negeri Selangor pada 26 hari bulan September 1894. Undang-undang ini hanya berkuat kuasa untuk yang beragama Islam sahaja. Pada usia yang masih muda, baginda telah memperlihatkan kematangan dan daya kepimpinannya, bersedia menerima tanggungjawab sebagai pewaris tahta Kesultanan Selangor. Apabila Sultan Sulaiman menjadi raja pemerintah Selangor, jadi banyak undang-undang Islam telah berkembang dan banyak yang telah dibuat penambahbaikan dan termasuklah juga tanah rizab perkuburan di setiap daerah diwartakan satu tanah itu. Pada 17 Februari 1898, baginda berusia 33 tahun semasa dimasyhurkan sebagai sultan dan yang di-Pertuan Negeri ini sebelum ditabalkan 5 tahun kemudiannya. Sultan Alauddin Sulaiman Shah, payung kesentosaan negeri Selangor.